Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1 bersama dengan Ustazah Ainun. Okey, tajuk yang kita akan belajar ialah air dalam kehidupan. Okey, tajuk ini merupakan tajuk yang pertama dalam topik ibadah. Murid-murid juga boleh merujuk buku teks muka surat 74 hingga 79. Okey, mula-mula sekali kita akan pergi kepada bahagian-bahagian air. Okey, bahagian air terbahagi kepada 4. Yang pertama apa dia? Air mutlak. Yang kedua air musyammas. Yang ketiga air mustakmal. Dan yang keempat air mutanajjis. Okey, kita akan tengok dulu apakah itu air mutlak. Okey, air mutlak ialah air yang kekal dengan sifat asal kejadiannya sebagaimana yang diciptakan Allah. Okey, air mutlak ni adalah suci dan menyucikan. Apa maksud suci dan menyucikan? Maksudnya, kalau suci, maksudnya air mutlak ni boleh digunakan untuk selain daripada berwuduk, selain daripada menyucikan najis, selain daripada mandi wajib. Okey, kalau kita kata menyucikan, maksudnya air mutlak boleh digunakan untuk 3 perkara ni tadi. Apa dia 3 perkara ni tadi? Berwuduk, menyucikan najis dan mandi wajib. Okey, kemudian air mutlak bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah warna, bau atau rasa. Okey, kalau air mutlak yang dah bercampur dengan sesuatu yang suci, kita ambil contoh air mutlak bercampur dengan kopi. Jadi, bila air mutlak dah bercampur dengan kopi, air tu akan berubah warna, berubah bau dan berubah rasa. Jadi, air kopi ni tadi adalah suci dan tidak menyucikan. Apa maksudnya? Suci macam tadi boleh digunakan selain daripada 3 perkara tu. Maksudnya kita boleh gunakan untuk minum, untuk membasuh ke, okey, untuk selain pada tu. Dan tidak menyucikan maksudnya air kopi ni tadi tidak boleh digunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan menyucikan najis. Okey, kita tengok jenis-jenis air mutlak. Jenis-jenis air mutlak ada 7. Yang pertama ialah air laut. Yang kedua, air sungai. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air salji. Yang kelima, air embun. Okey, air embun ni apa? Air embun ni ialah air yang ada pada daun-daun, pada pokok-pokok pada waktu subuh, waktu pagi. Okey, yang keenam, air perigi. Yang ketujuh, air mata air, maksudnya air dari bawah tanah. Okey, kita tengok bahagian air yang kedua, iaitu air musyammas. Okey, apakah itu air musyammas? Air musyammas ialah air dalam bekas yang boleh berkarat dan terdedah di bawah matahari yang sangat terik di negara bercuaca panas. Okey, air musyammas ni adalah suci dan menyucikan. Okey, sama macam air mutlak tadi. Cuma air musyammas penggunaannya pada tubuh badan adalah makruh kerana boleh menyebabkan penyakit kulit. Okey, untuk lebih faham, murid-murid boleh tengok gambar rajah ni. Okey, kalau tengok dekat gambar ni dekat mana? Dekat padang pasir. Okey, jadi kita tahu kalau dekat padang pasir ni cuacanya adalah sangat panas, mataharinya sangat terik. Okey, kita boleh tengok air tu berada dalam contohnya bekas yang boleh berkarat. Jadi air tu adalah air musyammas. Okey, ini adalah air musyammas. Okey, bahagian air yang seterusnya, yang ketiga ialah air mustakmal. Okey, apakah air mustakmal? Air mustakmal air yang telah digunakan untuk berwuduk atau mandi wajib. Kadar airnya adalah kurang daripada 2 kolah serta tidak berubah salah satu sifat air, iaitu bau, warna
dan juga rasa. Okey, air mustakmal ni adalah air yang suci dan tidak menyucikan. Okey, yang terakhir, yang keempat, air mutanajjis. Okey, air mutanajjis ni ialah air yang bercampur dengan najis. Okey, dia ada dua, sama ada air tu kurang daripada 2 kolah ataupun lebih 2 kolah. Okey, 2 kolah ni berapa? Dia bersamaan dengan lebih kurang 230 liter. Okey. Air yang kurang daripada 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya walaupun tidak mengubah sifat air. Okey. Lepas tu air lebih daripada 2 kolah dimasuki najis ke dalamnya dan mengubah sifat air. Kedua-dua ni adalah air mutanajjis. Okey, air mutanajjis ni adalah tidak suci dan tidak menyucikan. Okey. Untuk lebih faham, okey, kita tengok contoh ni, kita tengok gambar ni. Okey, yang dalam baldi ni adalah kita anggap air yang sedikit ni air yang kurang 2 kolah. Okey, yang banyak ni kita anggap air ni lebih daripada 2 kolah. Okey, kemudian katakanlah air yang kurang daripada 2 kolah ni bercampur dengan najis. Okey. Kemudian tetapi dia tidak merubah sifat air, tak merubah bau, tak merubah warna, tak merubah rasa air, dia akan tetap dikira sebagai air mutanajjis sebab dianya kurang daripada 2 kolah. Okey, kalau air lebih daripada 2 kolah, okey, bercampur dengan najis, lalu mengubah sifat air sama ada bau, warna ataupun rasa, okey, inilah barulah dikira sebagai air mutanajjis. Okey, rumusan. Air mutlak digunakan untuk menghilangkan najis, berwuduk dan mandi wajib. Begitu juga air musyammas, tetapi penggunaannya pada tubuh adalah makruh. Okey, jadi air yang kita boleh gunakan untuk berwuduk, mandi wajib dan menyucikan najis cumalah air mutlak dan juga air musyammas sahaja. Tetapi air musyammas ni penggunaannya pada tubuh, hukum dia adalah makruh sebab boleh menyebabkan penyakit kulit. Okey, kita pergi kepada adab menggunakan air. Adab menggunakan air yang pertama, menutup paip setelah digunakan. Okey, lepas kita dah guna air, lepas kita dah basuh tangan ke, dah mandi ke, okey, jangan lupa untuk tutup paip. Okey, yang kedua, menggunakan air mengikut keperluan. Jangan membazir, jangan berlebih-lebihan. Okey, kenapa? Sebab orang yang membazir ni adalah saudara syaitan. Okey, yang ketiga, tidak membuang sampah ke dalam air laut dan sungai. Okey, jangan mengotorkan air laut dan sungai kita sebab air laut dan sungai adalah salah satu sumber air. Okey, itu sahaja video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.